Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai orang yang gilakan dunia, girang dengannya, dan mereka mendakwa panjang akal dan tahu apa yang baik buat dirinya. Tidakkah kamu pernah mendengar firman Allah Ta'ala, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. Ketahuilah, hanya saja dunia itu adalah permainan, kelalaian dan perhiasan. Permainan, kelalaian dan perhiasan adalah buat kanak-kanak yang bodoh, bukan buat kaum lelaki yang sudah cukup akalnya. Dia telah memberitahu kamu bahawa semua itu adalah buat orang-orang yang jahil, yang kurang akalnya. Dia, yakni Allah, telah memberitahu kamu bahawa Dia tiada menciptakan kamu buat permainan. Orang yang sibuk dengan dunia adalah orang yang bermain. Orang yang merasa puas dan cukup dengan dunia tanpa akhirat adalah orang yang merasa puas dan cukup tanpa sesuatu pun. Apa yang diberi kamu oleh dunia adalah ular, kalajengking dan racun. Jika kamu mengambilnya dengan tangan hawa nafsu dan syahwat, kerjalah dengan akhirat dan kembalilah dengan hati kamu kepada Tuhan kamu, serta sibukkan dirimu dengannya. Kemudian ambillah apa yang datang kepada kamu dari tangan kelebihannya, yakni kurniaannya. Fikirkan pada dunia dan akhirat, lalu timbangkan keduanya, mana yang lebih berat di antara keduanya. Jika engkau telah belajar apa sahaja, maka padaku ada lebih daripada itu. Tanamanku telah sampai ke kemuncaknya dan telah memberi hasil. Tetapi tanamanmu setiap kali tumbuh malah terbakar hangus. Pakailah akalmu, tinggalkan pangkat dan kedudukanmu, dan mari kemari, duduk di sini seperti salah seorang dari jemaah, agar kata-kataku tertanam di bumi hatimu. Jika engkau mempunyai akal yang waras, tentulah engkau memilih duduk bersama-samaku, dan engkau mencukupi dengan makan hanya sesuap dari makananku. Kemudian engkau bersabar di atas kasarnya bicaraku. Sesiapa yang mempunyai iman dan kekal bersamaku, dan akan tumbuhlah benih yang aku beri. Sesiapa yang tidak punya iman akan lari meninggalkanku. Muslimin dan muslimat, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, ada beberapa perkara yang ditekankan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Perkara pertama ialah tentang manusia yang gilakan dunia, dan juga akibat kerugian yang akan menimpanya. Dan kemudian Syekh menyebut tentang penting untuk mengutamakan akhirat daripada segala kesibukan dunia.
Kemudian perkara ketiga yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir tentang ilmu yang sampai dan ilmu yang tidak sampai. Kata Syekh, ilmu yang ada pada kamu tak sampai, tak mampu merubah kamu, menyampaikan kamu. Ia adalah seperti ilmu yang sementara yang terbakar hangus. Manakala di sisiku satu ilmu yang akan menyampaikan kamu pada Allah. Kemudian bicara terakhir Syekh Abdul Qadir ialah mengajak untuk duduk, belajar dengannya, memahami setiap ibarat dan kata-katanya sehingga tertanam benih-benih kebaikan, kecintaan pada akhirat. Tetapi kalau sekiranya kamu berpaling daripadaku, berarti kamu tidak punya iman dalam hatimu. Ini di antara bicara Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bila Syekh menyebut dan membacakan kepada kita tentang sifat dunia, perlu kita ketahui bila Allah Ta'ala menceritakan tentang dunia, bukan bermaksud bahawa celaan dunia itu bersifat mutlak. Tetapi setiap ayat-ayat yang Allah Ta'ala jelaskan tentang dunia supaya setiap manusia mengetahui kadarnya, nilainya, tempohnya, dan bagaimana bergaul dengannya, bagaimana bermuamalah dengannya. Tidak bermaksud bahawa kita orang Islam, umat Islam, benci dunia secara membabi buta, bahkan meninggalkannya secara kejahilan kita. Kerana di dunia ini ada masjid-masjid, tempat yang Allah Ta'ala cinta dan sayang. Di dunia ini tempat di mana turunnya wahyu. Di dunia ini tempat untuk kita beramal ibadat, mengumpul sebanyak pahala kebaikan untuk kita mendapat kemuliaan di akhirat kelak. Kalau tidak ada dunia ini, maka tidak akan ada syurga, tidak akan ada redha Allah. Di sini kita mencari redha Allah dan keampunannya. Di dunia ini ada tempat bercocok tanam kita, bukan tempat kita menghasilkan segala kebaikan dan mendapat segala pengampunan dan keredaan Allah Ta'ala. Tetapi Al-Quran, uslub Al-Quran, ketika mana menceritakan dunia supaya kita tahu kita ada sesuatu yang lebih baik, lebih kekal, yakni akhirat. Supaya kita tahu matlamat kita hidup kat dunia, dan supaya tahu kadar waktu yang kita akan hidup di dunia. Kadarnya begitu singkat, begitu cepat. Dan supaya kita tahu tentang fitnah-fitnah yang ada kat dunia ni, yang akan mengganggu perjalanan kita untuk mengenali Allah, untuk mendekati Allah, menyayangi Allah, dan untuk mendapat pengampunan dan keredaannya. Gangguannya banyak. Dan untuk kita mengetahui bahawa disebabkan kita bergantung pada dunia, dia melemahkan kita, bahkan menghina kita, menghilangkan dunia, menghilangkan nilai manusiawi kita. Ramai pengejar-pengejar dunia tanpa ilmu, tanpa kesedaran, menjadi hamba-hambanya yang gila dan hamba-hambanya yang hina, hamba-hamba yang tidak ada lagi nilai kemanusiaannya, apatah lagi nilai imannya. Duk kejar dunia, tak nampak macam manusia dia. Tamak sana, fitnah sana, pukul sana, bunuh sana, dan pelbagai cara. Tak nampak dia macam manusia. Dia menjejak lebih jahat daripada binatang, bukan lebih pada itu. Oleh kerana itu, dunia ini Allah taklimat pada kita macam mana kita nak berurusan dengannya. Maka Allah menyebut pertama tentang bagaimana orang kafir melihat dunia, supaya kita juga tidak melihat benda yang sama. Kita bila nak beri kesedaran, kita nak betulkan persepsi dulu. Macam mana kita nak tengok sesuatu, nilainya. Maka dalam surah Al-Hadid yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir ayat 20, sebagai satu renungan, ini keadaan orang kafir. Macam mana mereka menilai dunia, bagaimana mereka melihat dunia, dan bagaimana mereka tenggelam dalam dunia. Kata Allah Ta'ala, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah, kata Allah, bahawasanya dunia itu, kata Ibn Abbas, yakni dunia di sisi pandangan orang kafir itu, la'ibun, main, bukan kesungguhan, main.
maka mereka bermain. Tuan-tuan tengok bagaimana cara orang kafir bermain. Dia main sungguh-sungguh sampai jadi kerjaya. Dia main sungguh-sungguh sampai berjudi, sampai hilang harta. Dia main sungguh-sungguh sampai sanggup mati. Ini lain. Sedangkan Allah menjadikan dunia ini bukan untuk main. Allah jadikan dunia ini untuk kita beribadat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan beribadat. Tapi orang kafir melihat dunia tempat main, maka apa pun mereka main. Mereka mungkin mainkan agama, mereka mungkin mainkan mak ayah mereka. Mereka nak main semua. Mereka tidak ada apa yang disebut serius tentang dunia. Kemuncak bermain itu makin lama makin tinggi, makin teruk. Kalau dulu kita orang beriman, bila kita main, kalau kita nak main tu, kita mungkin dah habis belajar, kita main. Tak, orang kafir dia buat sekolah main. Kalau gini kita nama sekolah sukan, sekolah main, pergi main daripada tadika hari, main kerja dia. Untuk dia jadi pemain bola profesional lagi 17 tahun. Itu cara dia hidup, main. Kita tak akan hidup macam tu. Walaupun mereka memperoleh kejayaan dengan main sehingga menjadi satu kejayaan yang lumayan, hidup kita orang beriman bukan untuk main. Kita nampak jelas apa matlamat kita. Kalau mereka berlatih bola ni 18 jam satu hari, sebab dia main. Kita tidak akan macam mereka. Tidak seperti itu. Sebab kita ada peraturan ibadat. Kita ada hak waktu untuk ibu bapa, hak waktu untuk diri sendiri, hak waktu untuk isteri dan anak-anak. Yang menjadikan kita tidak boleh bermain dalam semua keadaan, ada waktunya. Kemudian yang kedua, perangai kehidupan orang kafir, lahun yakni hiburan. Apa yang mereka buat? Hiburan, menyanyi. Tuan-tuan, yang penyanyi mereka, tak kira lah nama apa, mesti ada penyakit masing-masing. Yang ni penyakit sewel, penyakit gila, yang ni anxiety, yang ni bla 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 bla. Lalu orang yang menyangka penyanyi ni hebat, yang menghiburkan jutaan manusia, ribuan, ratus ribu, hakikat kehidupan mereka, kerana manusia bila mana mereka berhibur, itu menilai berhibur tadi melihat nilai kesedihan mereka. Makin kuat mereka berhibur, kesedihan mereka makin banyak. Maksudnya, kalau orang suka berhibur setiap masa, kita tahu dia ada kesedihan dalam diri dia yang terpendam. Dia ada kemurungan yang melanda dia. Sebab tu kalau kita lihat ni, hati-hati semua ada penyakit murung dia. Untuk menghilangkannya, maka dia berhibur. Dia menghiburkan. Kalau asalnya tak ada, dia jadi penghibur, dia terkena penyakit tadi, murung. Penyakit yang pelbagai, macam-macam. Sejarah dah tunjuk. Kalau tuan-tuan baca sendiri tentang bagaimana kemusnahan pada penghibur ini, yang terkenal, yang multi milioner, even bilioner, di kalangan mereka mati dadah, mati alkohol, mati bunuh diri. Ada penyakit yang amat misteri sehingga mereka tak dapat mengecapi nilai kekayaan mereka sendiri. Ya, kalau kita sebut banyak, pasti dia satu kita katakan penghuraian yang panjang. Tapi realiti, itu realiti. Setiap kali seorang tu berhibur, berarti ada kesedihan dalam diri dia. Berhibur, kesedihan. Makin kuat berhibur, makin tinggi nilai kesedihan dalam dirinya. Ya, bukan bererti orang Islam tidak boleh berhibur. Orang Islam melihat hiburan tadi untuk refreshing, tidak lebih pada itu. Hiburan bukan matlamat. Kita untuk mengembalikan sedikit, menghilangkan sedikit kebosanan kita, maka kita berhibur. Itu pun dengan dawabit, kriteria-kriteria, dengan kita katakan sifat-sifat tertentu, syarat-syarat tertentu. Bukan berhibur secara mutlak. Kita tahu waktu solat kita tahu tentang tutup aurat, kita tahu persembahan tadi tidak memberi impak pada akhlak dan juga perangai. Artinya orang Islam lahun dia, main dia ada garis panduan. Orang kafir tidak, lahun. Kemudian yang ketiga, hakikat dunia pada pandangan orang kafir
Zina, dia adalah aksesori, perhiasan. Lalu mereka membelanjakan dengan nilai yang besar untuk perhiasan. Mereka beli lukisan harga 20 juta, 30 juta. Tuan-tuan orang Islam tak beli lukisan 30-40 juta harga. Tapi siapa beli? Orang kafir. Bahkan dalam taklimat kekayaan mereka, macam mana cara mereka nak preserve kekayaan mereka? Beli segala seni ataupun art, ataupun apa yang disebut sebagai lukisan atau sebagainya. Lukisan tu jadi aset di sisi mereka orang kafir. Semua benda perhiasan ini menjadi matlamat orang kafir. Apakah kita orang Islam tak suka benda hiasan? Tak beli lukisan? Beli, tapi bukan matlamat. Tak sampai kita mengabaikan yang merupakan prinsip-prinsip utama dalam berbelanja, menguruskan harta. Tapi kalau orang kafir, aksesori ini paling penting sekali. Zina. Mereka ingin beli. Itu duk pakai rantai berpuluh rantai. Kenapa tidak mereka tak jadi kafir? Mereka dengan hiasan yang banyak. Sehingga kita tak nampak lagi lawa dengan perhiasan tadi. Dia jadi over dah. Over, lelaki pun pakai penuh rantai. Apa jenis rantai macam-macam. Cincin apa jenis macam-macam. Penuh di badannya. Seperti mereka bukan manusia, cuma patung-patung yang dikalungkan dengan perhiasan. Kita nak pakai perhiasan, tetapi perhiasan ni kalau pakai banyak, dia tak akan nampak kita cantik, tapi nampak kita bodoh. Bayangkan tuan-tuan pakai jam sampai 5 jam. Apakah nampak kita bijak? Ya, kita memakai jam sebagai perhiasan, sebagai masa. Mungkin satu kita pakai. Satu. Kita pakai cincin pakai, taklah sampai 5 jari penuh, jadi 10 jari. Tak cukup jari tangan, jari kaki pun pakaikan cincin. Orang tak nampak kita bagus. Nampak kebodohan pakai rantai misalnya bagi perempuan. Dia harus pakai rantai. Tapi taklah sampai ke penuh sampai tak nampak rupa orangnya. Lalu mereka bertatu. Tak cukup hiasan tu, mereka pun bertatu. Ini tatu seluruh badan. Mereka buat tatu tu macam kertas untuk mereka tulis dan conteng, padam tulis conteng sehingga rosak kulit mereka. Sehingga kena penyakit yang paling ditakuti oleh pengguna tatu, itu kanser kulit. Kalau mereka sayang seseorang, mereka tulis ni tatu sayang. Lepas tu break up ataupun berpisah, cerai, gaduh, tukar gambar lain pula. Tukar gambar lain, ni hancur ni. Tulis satu tulisan, lepas tu ubah. Ada yang terus penuh badan sampai tak nampak muka dia. Tak tahu ini lukisan ke orang. Seni ataupun kita katakan zina yang merosakkan. Sebab itu Islam, bila kita sebut zina, perhiasan, ada yang diharamkan. Seumpama tatu diharamkan. Kulit ni bukan hak mak bapak kita untuk kita conteng-conteng. Anak conteng-conteng tak kertas. Kulit dipelihara, dijaga. Allah beri amanah pada kita. Jangan duk conteng apa-apa. Kerana keindahannya di situ. Tapi cara orang kafir berfikir zina, perhiasan secara melampau. Dan yang keempat, bagaimana orang kafir melihat dunia, sebagaimana Allah Ta'ala ceritakan, wa tafakhurum bainakum, bersifat bangga. Dunia untuk mereka show off, bangga. Akhirnya orang Islam sebahagian ni turut terjebak dengan sifat menunjuk-nunjuk dan bangga. Dan dunia bukan untuk bangga. Sebab terlalu banyak hati yang kita lukai, hati yang kita jadikan mereka berdendam dan benci pada kita. Sebab dunia bila kita tunjuk, orang tak akan jadi makin sayang pada kita, tapi makin benci, makin hasad, makin dengki. Dunia kita guna, kita bukan tunjuk. Tuan-tuan nak pakai kereta besar, pakailah, gunalah, tak ada masalah apa. Jangan untuk ditunjuk. Bila ditunjuk, kita sedang menumbuhkan benih-benih kebencian manusia. Bukan kita juga sedang mendedarkan diri kita pada kerosakan diri sendiri. Sebab tu kita nak ada kekayaan, silakan, tapi jangan menunjuk. Maksud jangan bangga, jangan show off, jangan ada tafakhur. Apa yang kita dapat untuk kita bersyukur, bukan untuk kita bangga. Syukur, alhamdulillah saya ada benda tu, saya ada benda ni, alhamdulillah saya ada rumah, saya ada income, pendapatan, alhamdulillah, syukur. Sebagaimana Nabi Allah Sulaiman mengajar kita dengan apa yang Allah beri pada dia, syukur. Dia tak pernah berbangga. Maka dia sentiasa merendahkan diri dengan apa yang dia miliki. Waktu seorang berkata, untungnya anak Daud, dia memiliki segalanya.
Lalu Nabi Allah Sulaiman mendekatinya. Wahai fulan, satu tasbih yang tercatat di sisi Allah, yang ditulis oleh malaikat, lebih baik daripada apa yang kamu lihat anak Daud ini perolehi. Kerana ini akan pergi, hilang. Yang tasbih itu kekal. Maka orang yang jealous dengan apa yang dimiliki oleh Sulaiman, hilang rasa jealousnya, sebab dia beritahu hakikat sebenar. Ni apa yang saya ada ni sementara, Allah uji saya. Kerana orang ni dia bukan jenis show off. Dia menjadikan semua orang melihat apa yang dia ada itu ujian. Bukan dia sendiri melihat ujian. Saya kalau kaya, kalau ada benda tu, ada benda ni, saya tak rasa nak bangga, tapi saya tahu saya diuji oleh Allah. Maka saya kena banyakkan syukur. Dan saya terjemahkan syukur tadi dengan berkongsi pula. Kerana tanda orang bersyukur, dia akan berkongsi dengan apa yang dia dapat. Itu tanda dia. Dan tanda orang kufur, bila dia dapat, dia akan tidak mau berkongsi dengan sesiapa. Dia menjadi bakhil, bukan sombong. Ni duduk dekat pun tak boleh tempat harta dia tu. Duduk sandar kat kereta dia, barangkali ni marah dia, salah kereta aku. Tapi kalau orang bersyukur, kita duduk sebelah dia, ajak masuk dalam. Tapi cik ambil gambar dalam pun tak apa, lawa sikit. Nak buat konten Instagram yang buat, dia beri pula kita ni. Maknanya dia tidak kufur dengan apa yang dia ada. Dia syukur, dia tak ada masalah. Even kalau orang lain nak claim tu dia punya, dia pun tak kisah. Saya tak kisah. Bila kita setengah orang ni, kita tengok kereta-kereta bagus dan sebagainya, dia pun ambil gambar, claim macam dia punya, tapi dia tak betul saya punya, dia buat macam dia punya. Ambil gambar, caption kereta mewah, hidup ni kena kerja keras. Dia punya caption dia. Seolah dia dapat kereta lah tu sebab kerja keras. Ni orang kereta buat relax, tak ada masalah. Kenapa? Kan dia tak berbangga dengan apa dia ada. Jadi Allah sebut, orang kafir dan melihat dunia, dia ada tafakur. Apa maksud tafakur? Yang ni bangga atas orang ni, yang ni bangga atas orang ni. Aku lebih kaya pada kamu. Kalau kamu tengok aku, saya lebih banyak harta pada kamu, saya lebih banyak kemewahan daripada kamu. Maka ini sifat. Sebenarnya Allah sebut dalam suratul Kahfi, bagaimana sikap orang kafir. Dia akan kata, kalau kamu melihat aku lebih banyak harta daripada kamu, dan lebih banyak anak pinak daripada kamu. Kebanggaan. Dan kemudian Allah menyebut hakikat dunia di sisi orang kafir, supaya kita tidak menirunya. Wa takathurun, yang kelima, takathurun fil amwali wal aulad, menghabiskan seluruh masanya untuk mengumpulkan segala kekayaannya. Takasur. Apa maksud takasur? Sibuk melimpahkan, memperbanyakkan. Allah berfirman, alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Mereka dilalaikan dengan kesibukan mereka menghimpunkan harta benda mereka, menghimpunkan pangkat, menghimpunkan anak-anak, menghimpunkan pujian, menghimpunkan followers mereka. Hatta zurtumul maqabir, sehingga hari kamu diletakkan di dalam kubur. Sebab itu ada seorang ulama namanya Bishr Al-Hafi. Setiap kali orang beritahu pada dia fulan bin fulan mati, maka dia sebut satu peringatan ringkas. Dia kata apa? Jama'ad dunya wa dhahaba ila al-akhirah wa dayya'a nafsahu. Setiap kali orang beritahu, wahai Bishr, fulan bin fulan dah mati. Lalu dia berkata, jama'ad dunya wa dhahaba ila al-akhirah wa dayya'a nafsahu. Orang ni kumpul dunia, tapi tempat dibaliknya akhirat. Maka dia telah mensia-siakan umur dia. Tuan-tuan, kita duk kumpul dunia, tempat kita baliknya akhirat. Sebab itu kata Abu Idris Al-Khawlani, orang yang paling tak bijak sekali. Dihimpunkan dunia, kemudian ditinggalkan untuk pergi akhirat. Dihimpun dunia, maksudnya masanya duk habis benda dunia ni. Dia pergi akhirat dengan bawa tangan kosong. Maka ini namanya takathur. Maksudnya sibuk memperbanyakkan. Tentu kita tak salah kita nak cari harta banyak, tapi kita tak boleh disibukkan dengan banyak tu. Maknanya waktu solat, solat, waktu zakat, zakat,
Waktu sedekah. Tapi kalau kita rasa banyak, tak nak keluar zakat, tak nak keluar sedekah, maka ia membinasakan kita. Kita nak banyak. Ya, semua orang suka benda banyak-banyak. Semua. Sebab itu manusia, dia lain pada makhluk lain, dia suka menyimpan. Kita antara satu-satunya makhluk yang suka simpan. Jin, walaupun dia mukallaf macam kita, dia tak suka simpan macam kita. Jin ni ada persamaan kita, ada perbezaan kita. Persamaan dengan kita bahawa jin ni mukallaf. Perbezaan dengan kita ni ada tempat tinggal, jin ni merata-rata. Jin ni dia tak boleh menetap satu tempat. Bila manusia duduk je tempat tu, dia kena lari. Sebab itu perjanjian dan itu hukum yang Allah tetapkan. Kalau selama ni duduk kat situ, orang panggil tempat jin bertendang ni, bila manusia duduk je, dia kena lari, cari tempat lain. Begitu seterusnya sampai di kiamat. Sebab tu dia, jin tak boleh mendakwa, ni tempat aku dah lama duduk sini. Nenek moyang, dia tak boleh dakwa kerana Allah jadikan bumi ini, pemiliknya dah ada dalam gerang pemilik bumi manusia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sebab tu mana-mana tempat jin, manusia boleh ceroboh. Maknanya manusia boleh ambil. Mana-mana tempat manusia, jin tak boleh ambil. Maksudnya kalau kita tengok hutang-hutang, kita pun buat rumah kita dalam itu. Contohlah, kita mungkin jabat tanah mohon gerak, dapat. Jin kata saya dah 100 tahun duduk sini, saya akan kacau dia, ganggu dia. Apakah dia dah? Dia tak ada hak. Bahkan dia mesti keluar, kerana Allah dah letak perjanjian bumi ini hak manusia, bukan jin. Maka jin kena keluar. Sebab itu tak ada tempat yang jin boleh stay di situ. Melainkan tempat yang manusia tinggal. Manusia dah tinggalkan. Manusia tinggal, jin tak duduk. Manusia tinggalkan, sila ambil. Itu kita kalau tinggal berapa hari, jin claim milik dia, dia akan duduk. Bila kita datang balik, maka dia mesti keluar. Dia tahu bahawa orang ni tak tinggalkan lagi. Jin dia menganggap manusia bila dia tinggal rumah dia lebih pada 3 hari, bahawa dia boleh ambil rumah tu. Tapi sewaktu manusia balik semula, dia mengetahui manusia nak ambil balik, maka dia akan keluar. Lepas tu kita diajar beri salam bila masuk rumah. Pengisytiharan pemilikan. Kalau memang tak ada orang, kita juga sebut Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Salam ini satu klaim ataupun satu pengisytiharan pemilikan. Ini rumahku, kau jangan masuk wahai jin. Sebab itu setiap kali kita beri salam pada rumah kita, dia akan jadi keberkatan pada rumah tu dan pada ahli keluarga kita. Itu yang kita masuk beri salam pada isteri kita, pada anak-anak kita. Kalau tak ada orang pun beri salam juga rumah. Untuk apa? Pengisytiharan ini milik saya. Dan pengisytiharan kita nak lalu, jin kena keluar. Jin yang kacau, lari. Dan antara perbezaan, kita manusia menyimpan banyak. Jin disimpan tak? Simpan, tapi tak banyak macam kita. Kita memang simpan banyak. Bayangkan store kita banyak mana ada. Rumah kita mana ada store mesti penuh. Sebab apa? Itu memang perangai kita, suka simpan. Sebab itu kita punya seluar pun poket banyak. Kenapa poket banyak? Suka simpan. Simpan telefon, simpan nak kunci, simpan duit, simpan kad kredit. Ni seluar je 10 poket ada. Kenapa? Banyak nak simpan. Bila cerita baju kita, ada lagi poket. Jubah kita ada poket lagi. Dalam kereta kita, dia punya storage dalam kereta banyak. Kompartmen dalam kereta. Ni simpan ni, ni simpan ni. Itu kalau kita cek balik kereta kita, macam-macam barang ada. Termasuk dipas pun ada, simpan sekali. Itu watak kita manusia. Binatang dia tak akan simpan. Binatang tak ada benda dia simpan. Singa dia buru, dia makan sekali dah, dia tak akan simpan. Bergerak ke lain pula cari makan. Buaya dia makan sekali, kalau simpan sekejap je, lepas tu dah buru balik. Kita punya simpanan untuk 2 tahun dah ada, tapi masih cari lagi. Buaya, kalau dia selamkan seekor mangsa dia, lemah, dia perlu letak kat lubuk, dia sehingga berapa minggu dia takkan keluar lagi untuk makan. Melainkan apa yang dia tu. Kita rumah kita frozen 2 peti besar. Kedai mamak lagi. Banyak ni. Kita punya teh ni 3 in 1, 4 in 1, 5 in 1, semua ada. Kedai pergi lagi.
Duit kita ni semua ada aset ni, cari lagi duit. Bila nak bencing, kita orang kerja memang tak bencing sampai mati. Mana tak habis cari. Begitu kita manusia. Kita tak kata salah, tapi kita nak faham hakikat. Ini kecenderungan kita. Sebab itu tuan-tuan tengok, kita manusia walaupun dah ada duit dalam bank, kita masih bimbang. Walaupun dah ada, masih bimbang. Itu kita payah nak cuci lama-lama, kena kerja. Lagi dia kaya, lagi banyak dia kerja. Patut orang kaya dah tak kerja, duduk masjid je, ikat badan kat tiang. Sebab dah kaya, tak, dia tak akan begitu. Dia jadi makin sibuk, makin banyak meeting. Itu sifat manusia. Maka Allah menyebut antara watak orang kafir, takathur fil amwal wal aulad. Sibuk dia untuk menghimpunkan harta benda dan anak-anak. Kata ulama termasuk mana anak-anak ialah pekerja-pekerja dan juga pengaruh-pengaruh. Kalau kita hari ni followers, likers kita, sehingga dia mengambil masa akhirat kita. Allah Ta'ala dah tetapkan masa akhirat banyak-banyak. Allah telah bagi-bagikan mereka. Seumpama kita ada masa tidur, masa kencing berak, kita ada masa untuk itu, untuk ini. Allah dah bagi-bagikan. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami bagi-bagikan kepada mereka cara hidup mereka. Allah bagi kita rezeki pagi macam mana, rezeki petang, rezeki tengah hari, rezeki malam, semua dibagi-bagikan. Sebagaimana Allah ajar kita membahagikan masa. Allah sebut masa, ada fajar wal fajr, ada wasyamsi wal duhaha, waktu duha, ada waktu zahira, waktu tengah hari, waktu subuh. Semua Allah sebut dalam Quran. Pembahagian waktu ada, siangnya, malamnya, bulannya, tahunnya, semua Allah dah sebut. Kenapa Allah letak waktu tadi? Supaya kita tahu untuk meletakkan sesuatu pada masa ini. Tapi orang kafir sifat takathur, dia akan himpun setiap masa. Tadi dulu kalau orang berniaga, ada waktu tutup kedai. Sekarang berniaga online, mana tutup kedai? Online 24 jam. Ni pukul 2 pagi bunyi Shopee, 2 pagi, 3 pagi. Tutup tak? Tak tutup. Online banking tak tutup. Semua muamalah menjadikan kita tak ada lagi masa untuk kita berehat, apatah lagi untuk kita menjaga agama. Itu ujian kita. Dan itu cara orang kafir berfikir. Kemudian Allah Ta'ala pun sebut akibat dia. Ini saya sebut bagaimana orang kafir melihat dunia supaya kita tak melihat macam mereka. Melihat dunia itu sebagai permainan, hiburan, berbangga, memperbanyak, menghimpunkan. Cara mereka melihat dengan 5 pandangan mereka: main, hibur, perhiasan, kebanggaan, menghabiskan masa untuk dunia, takatsur. Lalu apa akibat daripada semua ini? Kata Allah, kamasali ghaisin, umpama cara mereka hidup itu, cara mereka lalui itu, cara mereka memiliki dunia itu seperti hujan, kata Allah. Ajabal kuffar nabatuhu, ketika mana dia turun, dia menyuburkan tanaman. Lalu terasa indahlah pada pandangan orang kafir. Sebab itu Allah sebut kafir. Ini cara orang kafir fikir. A'jabal kuffara nabatuhu. Orang kafir rasa teruja dengan tanamannya. Summa yahiju, kemudian dia berkembang. Fatarahu musfarra, kemudian dia mula kekuningan. Summa yakun hutama, kemudian dia mula hancur. Maknanya dunia ni memang mula-mula nampak indah. Tapi ingat, dunia itu umpama bunga, umpama tanaman. Kelak tanaman itu akan menguning, kemudian akan hancur. Kita duduk tengok buah apple merah kan, merah buah apple. Letak lama-lama kecup, akhirnya tak nampak indah pun buah apple. Kita ambil satu buah, mula-mula tengok teruja kita. Atau letak satu bunga, mula-mula teruja, lepas tu nampak layu, kecup, hancur. Begitu dunia. Dunia ni akan hancur. Sebab tu orang yang bijak, ada seorang ulama nama Yahya bin Mu'az radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata apa? Al-uqala'u thalathatun, orang bijak ni ada 3. Al-uqala' thalathatun, orang bijak, orang berakal ada 3. 3 perangai dia buat, 3 keadaan diri dia. Yang pertama, man taraka dunya qabla an tatrukahu,
Dia dulu tinggal dunia sebelum dunia tinggal dia. Ini orang bijak. Dia tinggal dulu dunia sebelum dunia tinggal dia. Apa maksud? Maksudnya ialah tuan-tuan sekalian, kita tahu dunia, kita duk kerja, last sekali kita tinggalkan dia. Last sekali dia tinggalkan kita. Ditinggalkan kita dengan macam-macam cara lah. Imam ditinggalkan kita dengan kematian kita, maka jadilah harta tinggalan. Ini disebut tarikah. Tarikah daripada perkataan taraka, tinggal. Tarikah, peninggalan. Maka dunia dah tinggalkan kita ke satu tempat yang kita tak boleh ambil manfaat. Orang cerdik, dia tinggal di dunia sebelum dunia tinggalkan dia. Maknanya dia manfaatkan dunianya sebelum dunia tak ada manfaat untuk dia. Yang kedua, wabana qabrahu qabla an yadkhulahu. Dia bina dulu kubur sebelum dia masuk. Dia membina kuburnya sebelum dia masuk. Maknanya dia dah bersiap-siap dengan segala benda yang boleh dibawa masuk dalam kubur belum kita masuk. Tuan-tuan, kita belum masuk rumah, kita buat apa? Kita masuk semua barang dalam rumah. Tuan-tuan pernah beli rumah? Saya pun pernah beli rumah. Ni orang kalau bijak tu, bila dia masuk rumah, apa dia buat? Dia akan lengkapkan semua rumah dia. Dia buat kabinet dapur. Dia dah siapkan semua benda-benda yang berkait dengan hiasan rumah dia. Dia dah masuk kursi set. Dia dah masuk set bilik tidurnya. Dia dah kornisnya. Dia dah buat segala keinang dekat balkoni semua. Kemudian dia pun masuk dengan isterinya, dengan anaknya. Furnish. Selesai. Makin ni orang bijak. Tak ada duduk rumah baru nak keluar beli tu, beli ni, kan penat. Sekali tak dah. Itu cara orang have lah, orang yang berada buat. Orang macam kita tak berada, pergi hari ni beli puyuk, esok baru beli dapur, lusa cari tong gas, baru cari tong gas. Kita bukan orang have sangat. Tapi kalau orang tu memang kaya betul, di rumah dia dah prepare semua, siap kolam mandi dah ada, dia pun masuk. Seronok tak dia? Seronok. Kita kalau dia ada duit, kita pun buat macam tu. Demikian orang cerdik, sebelum masuk kubur, dia dah hiaskan kubur dengan ketaatan. Artinya, tuan-tuan kan tahu, semua ni masuk kubur belaka ni. Kita ni semua masuk kubur. Saya masuk kubur, tuan-tuan masuk kubur. Kita dah tengok orang depan kita masuk kubur. Jadi nak jadi orang cerdik, kita dah persiapkan kubur tu sebelum kita masuk. Cerdik kita. Yang ketiga, orang cerdik kata, Yahya bin Mu'az, wa arda khaliqahu qabla an yalqah. Dia telah menjadikan Allah redha padanya sebelum dijumpa Tuhan. Kat dunia, tuan-tuan, biarlah kita buat benda yang Allah redha, supaya nanti seronok kita jumpa Allah. Ni buat benda yang Tuhan marah belaka, lepas tu nak jumpa macam mana? Kita kalau buat benda yang tak elok, lalu kita nak jumpa dengan orang yang berkuasa atas kita, takut. Saya sebelum jumpa bos saya dah tahu saya ni pekerja rajin, punctual, saya menjadi aset pada syarikat. Akhirnya bos nak jumpa saya seronok. Sebab saya tahu bos nak puji saya, bos nak menghargai saya dengan apa yang saya dah buat. Tapi kalau saya tahu saya buat salah ponteng, kerja tak punctual, liability pada syarikat, beban pada syarikat, buat banyak punah, bos pun panggil nak jumpa saya, terkencing kita, takut. Dah tahu kena hina ni, kena kecam ni kena report polis, sumbat penjara kita. Mungkin kita pun takut nak jumpa bos. Tentang kita akan jumpa Allah. Orang cerdik, dia buat benda yang Allah redha sebelum dia jumpa Allah. Maka itu pertemuan yang paling hebat. Sebab itu disebut dalam hadis, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ahu. Siapa yang cinta untuk bertemu dengan Allah, Allah amat cinta untuk bertemu dengannya. Maka fikirlah kita, apa benda yang menjadikan Allah redha kita kat sini. Dengan keikhlasan, maka Allah redha. Dengan sifat tawadhu, maka dengannya Allah redha. Dengan sifat meletakkan akhirat mengatasi dunia, dengannya Allah redha. Dengan menjadikan hidup kita penuh kebaikan, maka dengannya Allah redha. Dengan banyak minta ampun dan taubat, maka dengannya Allah redha kita. Dengan menjaga silaturahim, maka dengannya Allah redha kita. Dengan menjadi anak taat dan patuh pada kedua ibu bapa kita, maka dengannya Allah redha kita.
Kan redha mak ayah, redha Allah. Dengan kita meletakkan disiplin kita untuk menuntut ilmu, maka Allah redha. Siapa pun yang ikat dirinya untuk sentiasa menuntut ilmu, Allah redha, kerana dia sentiasa ingin baiki diri. Allah meredai orang yang senantiasa nak baiki diri. Dan orang yang nak senantiasa baiki diri ialah orang-orang yang duduk dalam majlis ilmu. Siapa pun duduk dalam majlis ilmu, kita tahu dia nak baiki diri dia. Dia nak tengok keaiban dirinya untuk dia baiki. Maka ini Allah redha. Orang yang bangun malam ketika mana manusia tidur, Allah redha. Orang yang berpuasa ketika mana orang lain kekenyangan, ini Allah redha. Orang yang mengeluarkan harta infak bersedekah ketika mana orang lain menggumpalkan tangan untuk tidak memberi, Allah redha. Orang yang sentiasa tersenyum bila bertemu dengan hamba-hamba Allah, walaupun orang tak senyum pada dia, ini Allah redha. Tentang kita duk sibuk apa yang boleh meredakan Allah. Orang-orang yang menyebarkan salam setiap kali pertemuan, ini Allah redha. Orang-orang yang menghulurkan tangan untuk bersalaman, menjadi orang pertama, ini Allah redha. Ini semua disebut dalam hadis ayat Al-Quran tentang perbuatan yang Allah redha. Orang yang sentiasa beribadat kepada Allah, muda dan tuanya, ini Allah redha. Orang yang sentiasa mengaku kesilapan dan kesalahannya, ini Allah redha. Maka bekerjalah kita untuk menjadikan Allah redha pada kita. Setiap kali kita buat satu benda, ini Allah redha ke tak redha ni? Kita buat ni, Allah redha ke tak redha? Allah tak redha, saya tak nak buat. Kalau saya dah buat dan terbuat, saya minta ampun pada Allah. Ini orang cerdik. Orang yang tinggalkan dunia sebelum dunia tinggalkan dia. Orang yang bina kuburnya sebelum dimasuk dalam kuburnya. Dan orang yang meredai Tuhannya sebelum dia bertemu dengannya. Maka demikian cara kita hidup kat dunia. Maka orang kafir, dia dah sebut, mereka itu terpesona dengan dunia. Kemudian kata Allah, wa fil akhirati azabun syadid. Ingat, di akhirat kelak ada dua benda. Sama ada azab yang syadid, azab yang dahsyat, atau wa maghfiratun minallahi wa ridwan, keampunan dan redha Allah. Mana satu kita nak? Maksudnya, cara hidup kita ke dunia ni nak bawa pada azab ke nak bawa pada keampunan dan redha Allah? Mana? Saya hidup kat dunia puluhan tahun, tuan-tuan juga hidup. Kita bawa kehidupan dunia nak ke mana? Pada kemurkaan Allah atau pada redha dan keampunan Allah? Dan ingat satu benda, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ingatlah kehidupan dunia ini sementara. Kehidupan dunia ini ialah nikmat yang menipu kita. Kenapa sebut menipu? Kerana kita dah habis masa untuk dia, kemudian kita akan tinggalkannya, akan tipu. Kita dah buat macam-macam untuknya, tiba-tiba dia mendatangkan penyakit untuk kita. Contoh, kita makan benda sedap-sedap, benda yang bagus, last sekali macam-macam penyakit sebab makanan sedap tu. Darah tinggi kerana makanan sedap tu, kencing manis sebab makanan sedap tu. Mulut kita ni bertasbih kata sedap. Tapi apa yang dijadikan pada badan kita? Kencing manis, darah tinggi, jantung. Itu yang kita puji sedap. Last sekali tengok tak nak makan, kan sedap. Ialah sedap, bahaya. Tengok durian sedap, nama pula nama kayangan, musangking raja. Tapi tengok kesannya tak padam, Ustaz. Makan masuk ICU. Maknanya dia menipu. Nikmat ini menipu patut. Dan namanya sedar, kita pun jadi seronok hidup. Tak, derita kita. Duk makan benda tular kena potong kaki, tak? Duk makan benda tular hari ni terpaksa bergantung pada ubat darah tinggi. Duk makan benda ni lah, Ustaz, saya dah bypass beberapa kali lah ni, Ustaz, jantung. Dia kerana makan benda ni lah saya jadi gaut, bengkok-bengkok kaki dan siku saya. Tapi mulut kita kata sedap. Maka dunia itu menipu. Dan kalau nama sedap, tak mungkin dia rosakkan kita. Tapi itulah dunia. Tuan-tuan, syurga sedap dan dia tak rosakkan badan kita. Hak dalam syurga itu semua sedap belaka, tapi dia tak rosakkan badan kita. Kan dia tak menipu. Nikmat kat dunia ni menipu. Waktu kita melihat dia macam ni, rupanya dia jadi lain. Tengok air terjun lawanya, indah. Ada syalalat. Ni air terjun
tengok lawak, tapi dah berapa ratus orang mati dalam tu. Bukan menipu namanya. Dia lawak tapi membunuh. Tengok laut, Allah, saya tengok hati tenang, Ustaz. Tenang laut duduk tepi pantai, cuba duduk dalam laut. Datang ombak, ada tenang? Oh, tak tenang. Misalnya aku duduk tengah laut ni, dah mabuk berapa kali. Masa duduk tepi laut, indahnya laut. Saya boleh tengok laut, tenang hati saya. Duduk tepi je pergi tengah. Tengah lagi, baru tahu nyawa nak tercabut. Baru doa, ya Allah, pulangkan aku ke darat kembali. Ya, awak kan puji laut. Kerana ia menipu. Sesuatu yang kita lihat indah, itulah yang membunuh kita. Membunuh ramai manusia. Tetapi ini hakikat dunia. Jadi apa yang kita nak tercari dan tertipu dengannya? Sebab itu kata Luqmanul Hakim, anakku, kamu mesti sanggup jual dunia untuk dapat akhirat. Sebab dengannya kamu untung dua-dua. Tapi jangan sesekali kamu jual akhirat untuk dunia. Kerana kamu akan rugi dua-dua. Biar kamu sanggup jual dunia untuk dapat akhirat. Tuan-tuan, kita nak kumpul kekayaan ni sebab kita nak cari akhirat. Maka dengannya kita untung dua-dua. Tapi kalau kita sanggup jual akhirat, tak semayang bank, sanggup tak tutup aurat sebab nak dapat duit, nak naik pangkat, sanggup rasuah sebab kononnya nak kaya cepat, kita jual agama kita, sanggup tak semayang Jumaat sebab kita nak kerja ni, ingat kita akan rugi dua-dua. Dunia akhirat kita rugi. Adapun akhirat pasti, sebab kita dah langgar perintah Allah. Adapun dunia yang kita peroleh semua, kita tak dapat menikmatinya. Sebab tu tuan-tuan, bila kita baca kisah orang kaya-kaya sangat ni, bagaimana dia menikmati dunia dia? Last sekali, dengan segala kekayaan, dia tidak dapat menikmatinya. Dia cuma makan ubat, makan pil, itu je dia boleh makan. Yang lain tak boleh. Kadang-kadang dengan duit, bilion duit ni, apa boleh buat? Dia cuma ulang alik ke hospital. Ulang alik ke hospital, orang pun papah dia, badannya makin melengking, kurus kering, akhir mati. Duit dalam bank $9 bilion USD. Aset dia. Kaya. Tapi apakah dia menikmati? Tidak. Itu dunia. Tuan-tuan, kalau kita kaya sekaya-kayanya, apakah kita boleh menikmati dengan sebenar? Tak boleh. Sebab Allah tak jadikan kita dapat menikmati dunia semuanya. Kerana ia adalah ujian untuk kita letakkan pada tempatnya. Sebab itu Allah jadikan sebahagian kegembiraan kita bila kita tolong orang. Kadang-kadang kita belanja orang, kita seronok, kita tak makan, tak apa, belanja. Kalau itu kegembiraan yang Allah ciptakan pada orang yang buat baik. Kadang-kadang kita beri hadiah rumah ke orang, hadiah kereta, kita gembira ni. Berbanding kita tambah rumah kita, beli lagi rumah, tak rasa apa. Kita beri rumah ke orang. Kadang-kadang kita bagi tiket umrah ke orang, kita rasa seronok. Pergilah umrah ni saya bayar, seronok. Kerana Allah kata dunia, kita tak boleh menikmati seorang diri. Kita kena berkongsi, boleh kita rasa bahagia. Sebab ada orang yang tertipu dengan dunia, dia dapat, dia tak nak kongsi, dia tak akan bahagia. Tapi ada orang bijaksana, cerdik. Dia dapat dunia bukan sekadar jadikan sebagai ladang akhiratnya. Bukan dia menjadikan dunia ini untuk dia berkongsi dengan semua orang. Kerana kata Rasulullah SAW, orang paling baik, yang paling banyak beri manfaat pada orang lain. Paling banyak. Ni kalau buat rumah pun dia duk buat bilik untuk orang lain. Tetamu dia, pak saudara dia, ini semua datang ni. Kenapa? Ini orang beri manfaat. Ini tak buat rumah, bilik dia semua bilik dia. Ni bilik baca buku, ni bilik baca majalah. Lain-lain tu. Ni bilik tengok komputer. Ni bilik termenung. Dia saja 18 bilik. Macam-macam cara dia nak buat. Ini bilik untuk dia berbaring. Ini bilik untuk dia termenung kat tingkap. Sebab tingkap mengalir ke laut. Ni bilik untuk dia main. Ni bilik dia tengok wayang. Bilik dia belaka. Tetamu datang, sewa hotel. Rumah saya tak cukup bilik untuk tetamu, untuk saya je. 18 bilik untuk dia seorang. Kenapa? Kerana dia cuba menikmatinya, dia tak boleh. Last sekali dia duduk atas katil hospital. Last sekali. Mana bilik-bilik dia? Tak ada. Dihuni oleh syaitan. Dihuni oleh jin. Tuan-tuan, kita kalau bilik rumah kita, jin yang duduk pahala tak dapat. Bilik rumah kita kalau orang duduk pahala dapat. Pahala dapat. Sebab itu kata ulama, kalau kita ni orang berada, buatlah satu bilik untuk tetamu. Kerana kita menjadikan rumah itu penuh keberkatan. Ya, kita tak berapa berada lah rumah Ustaz. Anak saya pun tak muat bilik, nak tetamu macam mana ni? Ni kita cerita orang ada duit banyak lah. Tuan-tuan berkemampuan,
buat rumah, biar ada satu bilik untuk tetamu. Dan kita pun tak tahu siapa tetamu, wallahu a'lam. Tapi saya dah buat tandang untuk tetamu, saya dah buat bilik tetamu buat. Mana-mana ada orang yang mungkin dia perlu menjadi tetamu saya kata silakan. Semua saya bersedia untuk menerima tetamu. Jadi dia ni dah prepare untuk terima tetamu sebelum tetamu datang. Kerana dia orang baik. Kita ni tak prepare. Ada orang insya-Allah dia bagus, dia dah prepare terima tetamu. Dia dah siap bilik untuk tetamu. Untuk saudara mara dia, untuk kaum kerabat dia. Datang sini. Kau dah siapkan bilik. Ini bagi orang yang mampu. Kita tak mampu, sabar je lah. Mungkin hari ni kita tak mampu, mudah-mudahan esok kita berkemampuan. Tapi begitu cara kita melihat dunia. Berkongsi. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, lepas menyebut tentang dunia, dia kata orang yang puas dengan dunia tanpa akhirat, dia tak akan bawa apa-apa. Dia sebenarnya tak ada apa-apa. Jadi kalau orang tu puas dengan segala hasil mahsul dunia, dia tak ada apa-apa pun sebenarnya. Kenapa? Pertama, kerana benda itu sementara. Yang kedua, manusia memang diharamkan untuk menikmati semua. Tak boleh. Tak boleh kita menikmati semua. Tuan-tuan tengok, kalau ada 8 jenis lauk atas meja kita, satu kita ambil, yang 7 lagi kita tak mampu lagi menikmati. Tak rasa sedap. Kekenyangan menghilangkan kelazatan. Tuan-tuan lapar, semua lazat. Tapi bila kita kenyang, dia menghilangkan kelazatan walaupun makanan tu lazat. Ni orang angkat kita, ni Bandung pure muar. Kita dah kenyang makan roti Arab. Tengok macam tu. Ikut kuah lah 2 sudu. Tapi bila lapar baru teringat balik. Oh, teringat. Bila kita kenyang, tak ada benda yang sedap. Kalau tuan-tuan kenyang je, tak ada benda sedap. Tadi sepanjang kita nak pergi rumah saudara kita tadi, dalam kita lapar, makan keripik. Siapa habis buku keripik? Siapa kat rumah saudara, dia angkat nasi ayam terkenal. Tak selera sebab apa? Kenyang keripik. Kita pun tak tahu dia letak nasi ayam. Kalau tahu tak makan keripik tu. Tapi itulah cerita selera kita. Kenyang membunuh selera makan kita. Itu orang nak diet. Bila dia rasa lapar macam mana, dia minum air masak banyak-banyak. Biar kenyang, jadi makan sikit. Orang diet lah. Ilmu orang diet ni tahanlah 2 hari ilmu diet ni. Kenapa? Dia perlu kenyang untuk dia tidak makan benda tu. Dia tak boleh diet dengan cara tahan-tahan dia, tak mampu dia. Tangan dia auto bergerak. Kadang tengok macam suat tu besar ni kecil macam diet, rupanya habis juga sepinggang. Nafsu. Tapi bila kita kenyang, dia akan membunuh segala selera. Itulah dunia. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, kalau kamu dapat semua dunia, kamu tetap tak dapat apa-apa sebenarnya. Sebab apa? Ia sementara. Kamu tak dapat menikmati semuanya, dan kamu akan pulang ke akhirat dengan meninggalkannya. Tapi kalau kamu dapat akhirat, kamu akan dapat semua. Umpama dunia itu, kata Syekh Abdul Qadir, macam ular kalau jengking dan racun. Apa maksud kata-kata ini? Arti kalau kamu tak guna dengan betul, dia menjadi ular-ular di dalam kubur kamu. Seksa. Kalau jengking dalam kubur kamu, racun dalam kubur kamu, habis. Dunia kalau kita tak guna dengan betul, habis. Dunia ni kita kalau tak tinggal pada anak kita dengan betul, bergaduh semua anak-anak kita. Yang dulu bersatu di bawah satu bumbung, ni anak akak, kak long semua. Lepas kita mati, mereka bergaduh, mereka berbalah, mereka putuskan silaturahim. Fitnah harta kita. Sebab itu waktu kita tinggalkan harta, tinggallah dengan ilmu dan taqwa. Nasihat anak kita tak berbalah. Tapi kalau kita tinggalkan harta dengan kejahilan dan syahwat, harta itu ialah bom jangka bagi menghancurkan seluruh anak-anak dan keturunan kita. Kita jumpalah adik-beradik gaduh kerana harta. Maka kita kena belajar. Tuan-tuan ada anak-anak, waktu tuan-tuan nak tinggalkan harta, tinggalkan mereka dengan ilmu dan taqwa. Ingatkan mereka, harta ini ujian, harta ini amanah. Kalau anak tu cerdik, dia akan gunakan harta ayahnya untuk buat kebaikan ayahnya. Kalau anak tu bijak lah. Atau dia akan kembangkan lagi menjadi kebaikan ayahnya yang bersifat jariah. Ada seorang hamba Allah datang, dia kata, ustaz, kita 5 beradik, mak kita ni ada kebun buah banyak. Waktu arwah mak kita hidup, dia suka derma kat madrasah, derma ke surau. Segala buah-buah ni kalau buah-buah. Jadi orang surau tu tak payah beli-beli buah lah. Dan mak kami dah mati, nak bagi pesaka. Tapi kami semua berpakat untuk kami keluar daripada kami tak mau memilikinya. Kami nak kekalkan dia jariah mak kami.
Kami semua ni adik-beradik. Dia datang jumpa, wakilnya datang jumpa saya, tanya apakah hukum. Kami nak jadikan semua. Ya, kalau saya katakan cuma warisnya kamu dan kamu semua meredainya untuk jadikan ia sebagai harta jariah ibu kamu, silakan. Tetapi anak cerdik, dia tahu. Kadang-kadang mak ayah kita ditinggal harta, dia tak sempat buat baik sebab nak jaga kita. Jadi tinggallah sebagai harta. Kita duk berebut lagi sama-sama. Walau kita boleh cari sendiri ni. Kalau kita fikir sesuatu yang lebih bagi manfaat pada si mati, kan lebih baik. Tapi itulah fitnah harta kalau kita tak tinggal dengan ilmu dan takwa. Tinggal gaduh. Yang asal anak-anak bersatu padu, masa dia hidup, habis. Berantakan, berbalahan, tak mengaku saudara. Akhirnya merosakkan hubungan. Kemudian Syekh Abdul Qadir sebut, kamu memang ada ilmu, tapi ilmu kamu tak benar-benar kembalikan kamu pada Allah. Kamu tetap sibuk dengan dunia, kamu tetap sibuk dengan benda yang sementara. Kamu kena duduk belajar dengan aku, kata Syekh Abdul Qadir. Kalau kamu fikir ilmu kamu dah lebih, di sisi aku ada banyak lagi. Tentang perangai kita, ngaji sikit rasa alim lebih. Itu masalah kita. Ngaji sikit, dengan aku dah subuh je rasa alim. Rasa macam Tok Wali dah kita. Ngaji tafsir 2-3 ayat, dia rasa macam mufassir. Tentu itu benda yang menjadi penyakit pada penuntut ilmu. Walau ilmu dia ada, belum mampu dia ubah diri dia sendiri. Belum mampu ubah diri dia. Sebab tu kata Syekh Abdul Qadir, jangan putus belajar dengan aku. Maksud di sini, tuan-tuan, kita walau rasa dah lama belajar, jangan putus untuk belajar. Sampai dengan ilmu yang kita belajar boleh ubah diri kita. Sampai kita mula sibuk beramal dengan ilmu kita untuk mengubah diri kita. Masa tu tuan-tuan nak berhenti belajar, berhenti. Kalau nak berhenti, walaupun orang benar-benar belajar takkan berhenti. Tapi masalahnya saya katakan ilmu yang kita dapat tak mampu lagi ubah kita. Rasuah ambil lagi dah belajar, aurat masih buka dah belajar ni. Maknanya kamu kena duduk lagi. Kamu belum jumpa sentuhan, belum jumpa sebatang yang memberikan untuk kamu berubah. Kalau kita duduk majlis ilmu ni macam kena sebat di tok guru. Tapi ada orang kulit keras kena sebat boleh leh. Orang kata jangan tidur masa kuliah, dia tidur juga. Kulit keras. Tok guru sebat kuat dah tu. Ada orang yang sampai masanya perkataan gurunya benar-benar beri satu sebatang yang pedih, yang berbekas, yang mengubah. Sebab tu kita nak dengar kalimah tu. Yang saya katakan, mungkin hari ni kita belajar, ada banyak benda tak baik, kita masih belum berubah, belum kuat. Sebab sebatangnya belum kuat. Sampai kita duduk dengar, jumpalah satu kalimah Tok Guru pada pagi tu, benar-benar sebat kita. Kuat betul. Terpukul saya Ustaz, terduduk saya Ustaz, terberak saya dengar ni. Maksudnya memang kuat semua ni. Akhirnya saya berubah, saya hisap. Sebab tu kata Syekh Abdul Qadir, ilmu yang kamu ada belum kuat untuk ubah kamu. Yang kamu rasa banyak tu, aku ada banyak daripada kamu lagi. Mari duduk lagi. Jangan putus. Melainkan kalau kamu tidak ada iman dalam diri kamu, sebab tu kamu lari dari aku. Maksud tak ada iman, iman tak sempurna. Kita memanglah kita kalau lari daripada tempat baik, maknanya iman kita ada masalah dah. Kita iman ada masalah. Kalau sekiranya iman kita tak bermasalah, semua tempat baik kita pergi. Maka ini pesanan Syekh Abdul Qadir. Sebab di sisi Syekh Abdul Qadir, bukan semua para ulama, kita nak berurusan dengan dunia, ilmu kena banyak. Berurusan dengan dunia, ilmu kena banyak. Kerana dunia umpama ular yang berbisa, umpama binatang liar yang mampu membinasakan kita. Jadi ilmu kena banyak, caranya kena banyak, supaya dia tak memangsakan kita. Kita boleh kontrol dan jinakkan dia. Tentang tengok dalam sarkas, nampak dia kontrol singa dengan tali tas dia, tapi dia amat berhati-hati. Dia tengok setiap pergerakan. Bimbang, walaupun singa ni dah latih daripada kecil, daripada baby dia latih, pun dia bimbang. Kan sifatnya untuk makan tu tak pernah hilang. Leka sikit dia makan tuan dia. Ular pun sama. Ni dah nama raja ular, tidur dengan ular, makan dengan ular, main dengan ular. Pergi suruh dia cium ular, dia takkan cium macam dia cium budak kecil. Dia hati-hati nak cium. Ular ni dah pasti untuk cium. Cium pun sekejap, dia tak cium lama-lama. Bengkak bibir dia cium lama-lama. Sekejap, cuk lagi. Kenapa? Dia tahu walaupun dia ni raja ular, maksud saya dia orang gelar dia raja ular, dia tahu ular tu kerjanya mematuk. Tu saya baca sejarah raja-raja ular kat dunia, semua kena patuk mati. Semua. Ni raja ular kat Perlis kena patuk mati.
Raja ular dekat Thailand kena patuk mati. Itu hidup dengan ular tu. Kerana ular tu tak bisa. Sama juga kita dengan dunia ni. Dunia dia berbeza. Walau macam mana kita hebat kontrol dunia, sampai masa kita mungkin kena patuk kalau kita leka. Oleh sebab tu hati-hati. Dunia perlu kita berhati-hati. Perlu dengan ilmu, perlu dengan doa. Dan perlu dengan musahabah, berkawan dengan orang baik-baik. Kerana mereka penguat kita dalam kita menghadapi dunia. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.